Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid semua. Kembali lagi bersama dengan Cikgu Aina dalam subjek sejarah. Okey, baiklah, untuk hari ini Cikgu harap di akhir pembelajaran awak dapat terangkan maksud daulat dan derhaka, dan yang kedua awak dapat membandingkan kedudukan serta peranan raja-raja dahulu dan juga kini. Okey, baiklah, seperti yang awak dapat lihat di dalam papan putih cikgu ni, cikgu ambil daripada buku teks awak. Kita akan baca dahulu, iaitu Raja Berdaulat. Raja atau Sultan merupakan ketua bagi sesebuah kerajaan yang perlu ditaati dan disayangi oleh rakyat jelata. Okey, Raja atau Sultan ini adalah merupakan ketua bagi sesebuah kerajaan yang perlu ditaati dan disanjungi oleh rakyat jelata. Melalui wadat antara Seri Teri Buana dengan Demang Lebar Daun, lahirlah konsep daulat dan derhaka. Okey, minggu lepas kan cikgu dah ajar konsep wadat kan? Di situ lahirlah antara ketua dan juga rakyat. Okey, jadi bila ada perjanjian tersebut, lahirlah konsep daulat dan derhaka. Okey, kita tengok apa itu daulat. Daulat ialah lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Raja atau sultan yang berdaulat mempunyai kewibawaan, sifat peribadi yang unggul dan kebijaksanaan tinggi untuk memerintah. Okey, secara ringkasnya daulat ni bermaksud lambang kekuasaan lah. Dia raja kan, dia ada kuasa. Okey, lambang kekuasaan. Okey, ini daulat. Okey, seterusnya kita tengok apa itu maksud derhaka. Derhaka bermaksud keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja atau sultan. Rakyat yang menderhaka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Okey, derhaka maksudnya ingkar. Okey, dia ingkar arahan ketua. Kalau ingkar arahan ketua, terutamanya sultan ataupun raja, mesti dikenakan hukuman. Macam awak, kalau awak ingkar arahan guru, contoh cikgu bagi arahan, awak ingkar, adalah denda yang kena. Macam itulah. Okey, raja berdaulat memastikan keamanan dan kesejahteraan terpelihara sepanjang masa. Rakyat dapat hidup aman dan damai di bawah naungan baginda. Okey, tugas raja untuk memerintah kerajaan dia secara aman damai. Okey, jadi rakyat, sebagai rakyat, kita kena patuh dan dengar arahan sultan ataupun raja untuk kesejahteraan bersama. Okey, jelas maksud daulat dan juga derhaka. Daulat bermaksud kekuasaan. Okey, raja atau sultan ada kuasa untuk memerintah kerajaannya, dan derhaka ini maksudnya ingkar rakyat. Kalau ingkar arahan raja atau sultan, pasti dikenakan hukuman. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada yang kedua, iaitu perubahan institusi raja. Malaysia adalah antara negara yang mengekalkan warisan institusi raja. Sejak zaman Kerajaan Melayu awal, institusi raja menjadi simbol kedaulatan dan kebanggaan kita. Institusi raja mengalami beberapa fasa perubahan dari semasa ke semasa. Okey, Malaysia adalah negara yang mengekalkan warisan institusi raja. Maksudnya Malaysia ni mengamalkan sistem beraja lah. Okey, sejak zaman Kerajaan Melayu awal dahulu, institusi raja ni jadi simbol kedaulatan, okey, dan kebanggaan kita. Institusi raja ni mengalami beberapa perubahan, okey, dari fasa ke mengalami perubahan dari semasa ke semasa. Ialah sebab negara kita ada penjajah datangan, jadi ada perubahan berlaku. Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama, institusi raja pada zaman Kerajaan Melayu awal. Raja atau sultan ialah ketua kerajaan negeri baginda. Okey, raja atau sultan ketua kerajaan. Raja atau sultan mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan.
Okey, raja atau sultan ketua dan raja mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Segala dasar berkaitan dengan pentadbiran, perundangan, kehakiman dan hubungan diplomatik ditentukan oleh raja atau sultan. Semua dasar berkaitan dengan kehakiman ke, pentadbiran, perundangan ke, semua raja yang tentukan. Okey, raja atau sultan dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir kerajaan. Okey, ada para pembesar yang membantu raja atau sultan. Okey, ini adalah pada zaman Melayu awal. Okey, kita tengok seterusnya. Yang kedua, institusi raja pada zaman penjajahan British. Okey, ini institusi raja waktu British jajah. Okey, kita tengok. Raja atau sultan dikekalkan sebagai ketua menteri. Okey, raja atau sultan masih lagi ketua negeri. Raja atau sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Waktu penjajahan British ni, sultan atau raja tak ada kuasa, okey, dalam pemerintahan. Raja atau sultan merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri baginda. Raja atau sultan merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat di negeri baginda. Penasihat British dilantik bagi setiap negeri untuk mengurus pentadbiran negeri. Penasihat British dilantik di setiap negeri untuk mengurus pentadbiran negeri. Jadi perbezaan antara kerajaan Melayu awal dahulu dengan institusi raja zaman penjajahan British adalah raja atau sultan masih lagi ketua negeri. Cuma pada penjajahan British, sultan tak ada kuasa mutlak. Okey? Sultan cuma merupakan ketua agama Islam dan juga ada istiadat Melayu. Di setiap negeri dia lantik penasihat British. Okey, itu bezanya. Jelas? Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, seterusnya adalah institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Ini pendudukan Jepun pula. Jepun datang. Raja atau sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Masih sama, sultan ialah ketua negeri. Raja atau sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Sultan tak ada kuasa mutlak dalam pemerintahan. Raja atau sultan hanya merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Masih sama. Sultan cuma ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Governor Jepun mengurus pentadbiran negeri-negeri Melayu. Governor Jepun yang uruskan pentadbiran negeri-negeri Melayu. Okey, ini pada zaman pendudukan Jepun. Seterusnya kita tengok yang terakhir iaitu institusi raja selepas merdeka hingga kini. Sistem raja berperlembagaan diperkenalkan. Kuasa raja atau sultan adalah tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Pentadbiran negeri diketuai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Majlis Eksekutif. Institusi yang di-Pertuan Agong diperkenalkan selepas merdeka. 9 orang Raja Melayu dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong secara bergilir. Pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Okey, kita tengok di sini Majlis Eksekutif, apa itu maksudnya? Organisasi yang menjalankan tugas pentadbiran. Okey, Majlis Eksekutif ni adalah organisasi yang menjalankan tugas pentadbiran. Jemaah Menteri pula bermaksud badan yang dianggotai oleh Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet. Ni jemaah menteri, ada Perdana Menteri, ada Menteri Keselamatan, Menteri Kewangan dan sebagainya lah. Macam sekarang ni. Kuasa mutlak adalah kuasa penuh atau tidak terbatas. Okey, kita tengok institusi raja selepas merdeka hingga kini. Okey, sistem raja berperlembagaan diperkenalkan. Kuasa raja atau sultan tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Pentadbiran negeri diketuai oleh Menteri Besar lah. Setiap negeri ada Menteri Besar kan. Okey, seterusnya institusi yang di-Pertuan Agong diperkenalkan selepas merdeka. Yang ada agung. Yang ada agung tu ada dia sistem bergilir. Tahun ni dapat agung negeri mana, seterusnya dan seterusnya. Okey, ini institusi raja selepas merdeka
hingga kini. Okey, kat sini cikgu dah gabungkan keempat-empatnya. Yang pertama waktu zaman Kerajaan Melayu awal, yang kedua masa British datang, yang ketiga waktu Jepun datang jajah, dan hingga kini. Okey, tadi kita dah baca kan? Kita akan tengok perbezaannya satu-satu. Okey, pada zaman Kerajaan Melayu awal, raja atau sultan ketua kerajaan. Okey, ketua kerajaan. Dan dia ada kuasa mutlak. Okey, raja atau sultan ketua kerajaan. Lepas tu mempunyai kuasa mutlak. Okey, lepas tu semua hal berkaitan pentadbiran, perundangan, kehakiman, semua ni ditentukan oleh sultan ataupun raja. Dan yang terakhir, raja atau sultan dibantu oleh pembesar untuk mentadbir kerajaan. Okey, kalau waktu penjajahan British masih sama, raja atau sultan masih sama, iaitu ketua negeri. Okey, kalau tadi kan ketua kerajaan kan, masih sama je. Okey, yang kedua, dia tak ada kuasa mutlak. Kuasa mutlak tak ada. Okey, tak ada kuasa mutlak. Dan yang ketiga, raja atau sultan ketua agama. Okey, ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu. Dan masa penjajahan British ni, British yang jadi ketua untuk mentadbir negeri. Okey. Okey, dan seterusnya pendudukan Jepun sama, tak ada kuasa mutlak. Ni pun tak ada kuasa mutlak. Ini pun sama, raja hanya merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu. Okey, sama. Okey, dan sama juga Gabenor Jepun yang uruskan pentadbiran negeri Melayu. Okey, jadi awak tengok kan, jelaskan zaman Kerajaan Melayu awal, raja atau sultan yang memang mempunyai kuasa lah, ada kuasa mutlak. Seterusnya waktu penjajahan British, British yang jadi ketua, raja atau sultan cuma ketua agama Islam dan menguruskan adat istiadat Melayu sahaja. Zaman institusi pendudukan Jepun pun sama, lebih kurang macam penjajahan British. Dan institusi raja selepas merdeka hingga kini yang kita amalkan sehingga sekarang lah, iaitu ada sistem raja berperlembagaan diperkenalkan, kuasa raja atau sultan tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Pentadbiran negeri diketuai oleh menteri besar dan dibantu oleh majlis eksekutif. Ada institusi yang di-Pertuan Agong. Ada 9 orang Raja Melayu dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong secara bergilir. Yang cikgu cerita tadilah, Agong dipilih kan secara bergilir. Dan pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Itu yang negara kita amalkan sekarang. Negara Malaysia ada Perdana Menteri, ada Timbalan Perdana Menteri, ada Timbalan Perdana Menteri, ada Menteri Kewangan, Menteri Keselamatan, dan lain-lain lagi. Okey, jadi cikgu harap awak jelas dengan pembelajaran kita hari ini. Awak dapat memahami maksud daulat dan derhaka tadi, dan juga yang kedua, awak dapat melihat perbandingan keempat-empat institusi raja mengikut zaman. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.